Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam keluarga Malaysia. Saya Alisha Amani binti Roziman, berusia 12 tahun dari Sekolah Kebangsaan Kampung Melayu Keluang. Di sekolah, saya diberi kepercayaan dan tanggungjawab sebagai pemimpin muda dengan menjawat jawatan sebagai setiausaha pengawas sekolah, pengerusi Badan Beruniform Bola Sabit Merah Malaysia dan pengerusi Kelab Bola Jaring. Tugas dan tanggungjawab yang saya galas dapat menampilkan diri saya sebagai pelajar yang berkeyakinan tinggi serta berkarisma. Menyedari pentingnya membaca kepada individu, aktiviti membaca telah saya jadikan sebagai aktiviti mengisi masa lapang selain daripada melayari internet. Aktiviti ini dapat membantu saya memperolehi maklumat tambahan yang bermanfaat dan membantu saya dalam proses pembelajaran di dalam kelas. Tak kenal, maka tak cinta. Begitulah kawan-kawan sekiranya kita tidak ingin mengambil tahu tentang sejarah negara sendiri. Saya sangat meminati buku-buku berunsurkan sejarah yang saya perolehi daripada perpustakaan dan pameran sejarah. Selain itu, saya selalu menonton dokumentari di internet dan televisyen. Berbekalkan minat yang mendalam terhadap bacaan berunsurkan sejarah Malaysia, dunia dan pembentukan bumi, ia menjadikan saya memilih ahli geologi sebagai impian kerjaya pada masa hadapan. Saya menjadikan Ibn Sina yang digelar sebagai ilmuwan geosains terulung sebagai idola saya dalam bidang geologi ini. Jom saya bawakan sesi buku yang saya baca ini agar kawan-kawan di luar sana dapat sama-sama mengenali peradaban dan sejarah negara kita yang kita cintai ini. Mari kita telusuri buku yang berjudul Pembentukan Malaysia. Judul ini termasuk dari siri perubahan peradaban Asia Tenggara yang ditulis oleh Fatma Imam dan diterbit oleh Semarak Murni Enterprise Kuala Lumpur. Buku ini diterbit pada tahun 2018 dan mempunyai halaman 64 muka surat yang padat dengan isu dan kisah yang menarik. Buku ini mengisahkan segala sejarah awal tanah Melayu sehinggalah terbentuknya pembentukan Malaysia. Tanggal 31 bulan 8 57. Merdeka, merdeka, tetaplah merdeka. Ia pasti menjadi sejarah. Ya kawan-kawan, negara kita Malaysia telah mencapai kemerdekaan pada 31 Ogos 1957, suatu ketika dahulu dikenali dengan nama Persekutuan Tanah Melayu semasa penjajahan British. Sejarah Malaysia bermula dengan kemunculan kereta tanah Melayu Melaka sehingga tahun 1400 Masihi, zaman kegemilangannya tidak disangka lagi. Sehinggalah kedatangan penjajah luar iaitu Portugis, Belanda, Inggeris dan Jepun telah menghancurkan kegemilangan negara kita yang tercinta ini. Campur tangan penjajah ini menimbulkan rasa tidak puas hati dalam kalangan penduduk tempatan. Lebih-lebih lagi apabila munculnya golongan tempatan yang berpendidikan. Sebelum itu, tokoh-tokoh seperti Dol Said, Tok Janggut, Datuk Bahaman, Rosli Dobi dan beberapa tokoh yang lain telah bangun menentang penjajah. Kemunculan tokoh Abdul Rahman dan tokoh-tokoh kemerdekaan yang lain telah membentuk parti perikatan berjuang untuk mentadbir negara sendiri. Ini telah membuka mata British bahawa tanah Melayu perlu diberi kemerdekaan. Setelah kemerdekaan dicapai, penubuhan Malaysia yang menggabungkan Sabah dan Sarawak telah membentuk sebuah negara yang sah diperakui pada 16 September 1963. Kawan-kawan, menarik bukan kisah ini? Jika kawan-kawan ingin mengetahui lanjut kisah sejarah tanah air kita ini, bolehlah membaca buku ini di perpustakaan. Buku ini menggunakan kertas yang berkualiti dan grafik yang menarik. Apa lagi? Jom kita baca sama-sama. Tidak rugi kita membaca kerana membaca itu jambatan ilmu. Kawan-kawan, dapatlah disimpulkan setelah membaca buku ini, terdapat beberapa nilai murni iaitu pertama, kita mestilah mempunyai semangat cintakan tanah air. Sebagai penduduk Malaysia, kita seharusnya menyayangi negara sendiri agar tidak dijajah lagi. Kedua, sebagai warga negara yang tinggal di negara berbilang kaum, kita wajarlah bersatu padu dan bekerjasama untuk memajukan negara. Sayangilah negara kita. Terima kasih kerana sudi mendengar dan menonton resensi buku daripada saya. Kuih bahulu tradisi kita, ketupat renam pembuka selera. Tangan dihulur, maaf dipinta, jika bicara terlepas kata. Sekian, terima kasih.